Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah di dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-67 insya-Allah. Iaitu daripada surah Al-Imran ayat 133 sehingga ayat 140. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kefahaman dengan Al-Quran ini serba sedikit insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dengan Al-Quran. Moga-moga hidup kita tidak terumbang-ambing, tidak terpandu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syurga kepada kita, menjauhkan kita daripada segala azabnya. Wal iyazubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita baca sedikit daripada ayat-ayat daripada muka surat ini untuk moga-moga Allah Taala beri keberkatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Ayat yang sedang kita baca ni ayat 133 sebagaimana telah kita sebutkan dalam sesi sebelum daripada ni, bahawa Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 121 telah menceritakan kisah peperangan Uhud. Jadi cerita tentang Uhud ini adalah satu cerita yang paling panjang tentang satu peperangan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan tempatnya ialah di sini, kisah peperangan Uhud. Tetapi walaupun kisah ini adalah kisah peperangan Uhud, tetapi Allah Subhanahu wa taala selang-selikan dengan perkara-perkara yang kelihatan seperti lebih general. Jadi kalau kita baca pada ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala sedang di tengah-tengah menceritakan tentang peperangan Uhud ni. Allah Ta'ala ceritakan tentang wasari'u, iaitu bersegeralah kamu. Jadi inilah di antara tabiat Quran, bentuk Al-Quran, bagaimana Quran ini dia bukan hanya menceritakan satu perkara, tetapi dia lebih umum, mengambil pengajaran daripada sesuatu perkara tersebut. Apa yang berlaku dalam peperangan Uhud ini ialah sebahagian daripada sahabat ini, yang pertama sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ini, iaitu sebahagian daripada mereka telah lari turun daripada bukitnya, sebagaimana tidak mengikut apa yang diamanahkan, yang diarahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, ada di kalangan orang-orang yang beriman ini, dia ni ada mempunyai keinginan, kadang-kadang terfikir untuk lari daripada peperangan tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan perkara-perkara. Jadi dalam ayat ini, ayat yang kita baca pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan wasari'u, bersegeralah. Jadi maknanya ialah janganlah kamu ni melambat-lambat, ataupun jangan kamu ni bertangguh-tangguhkan untuk buat satu kebaikan. Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala sebutkan maghfirah, bersegeralah kamu kepada keampunan. Erti keampunan ini artinya ialah Allah Subhanahu wa taala, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanpa keampunan ni kita tak akan mungkin masuk syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ni banyak dosa. Jadi dosa-dosa kita ini Allah Subhanahu wa taala kita harapkan akan mengampunkan kita. Jadi sebab itulah dengan keampunan ini maka kita akan dapat masuk syurga. Jadi setiap daripada amalan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melangkah ke masjid, kita buat apa-apa kebaikan, Jumaat hingga Jumaat, apa saja kebaikan-kebaikan itu sebenarnya adalah akan memperolehi pahala. Jadi dan pahala itu artinya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu menaikkan kita satu derajat dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, seolah-olahnya seperti apa-apa saja perkara yang terkena kepada manusia ni, kepada kita semua, dia akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Jadi kita harapkan ialah maghfirah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bersegeralah kamu berbuat kebaikan, kerana itu akan menghasilkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, iaitu apa? Jannah, syurga kan. Bersegeralah kamu kepada keampunan, bersegeralah kamu kepada syurga. Syurga ni bila disebut syurga, Allah Ta'ala gambarkan kat sini arduha, keluasannya. Kalau ikut asalnya ardu ni ialah
kelebaran lebar macam tu kan. Bukan makna horizontal, tetapi dalam bahasa Arab ardu ni boleh makna lebar macam ni, dan boleh makna juga as-si'ah keluasan dia. Jadi dalam ni yang lebih itunya ialah keluasan, iaitu maksudnya dia mengengkumi sama ada lebar dan juga tinggi. Jadi Allah SWT sebutkan sini iaitu syurga ni bukannya tempat yang kecil-kecil maknanya bukan macam rumah kita yang sempit, bilik kita yang sempit dan sebagainya, tetapi syurga ini keluasannya langit dan bumi, arduhas samawatu wal ardu. Setiap orang tu akan dapat, masya-Allah kan. Kalau Allah Taala, kalau dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan beri kepada dia kan apa saja. Jadi sebab itulah marilah kita semua kan bersama-sama insya-Allah kan bersegera bukan hanya melambat-lambatkan untuk mencapai perkara ni kan. Perkara apa? Iaitu yang pertama maghfirah, dan yang kedua mendapat jannah. Yang kita sebutkan tadi, tak ada maghfirah tak boleh masuk syurga. Kenapa? Banyak dah nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita di atas dunia ni, yang kalau dikiranya itu adalah dah cukup dah sebenarnya untuk apa ni, dengan amalan kita sebenarnya kan. Sebab itulah kita kena minta kepada Allah SWT supaya Allah Taala ampunkan kita dan kemudian mendapat syurga. Kemudian Allah Taala kata syurga ni siapa? Uiddat lil muttaqin. Syurga ni adalah telah disediakan pun kepada orang-orang yang bertakwa. Selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah sifat-sifat orang bertakwa ni sebenarnya. Jadi Allah Taala sebutkan yang pertama. Jadi kita sekarang masuk kan dalam ayat 134 ni, Allah Taala mula menyenaraikan, buat list kan, inilah dia sifat-sifat orang bertakwa. Dalam ayat of course lah kan, dan tempat ni kan. Dalam ayat lain ada banyak lagi lah kan. Jadi kita boleh lihat lah tempat-tempat lain juga kan. Jadi Allah SWT mulakan list kan untuk di sini. Al-muttaqin ni sifat dia apa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tu yang pertama. Iaitu mereka ni infak fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada fis sarra, fid dharra. Sarra ni senang, dharra ni susah Maknanya dalam keadaan yusrin, dalam keadaan usrin. Maknanya Allah Ta'ala buat syarat di sini kan. Bukan maknanya ialah dengan semasa senang saja kan. Semasa senang mudah kan. Ramai orang insya-Allah boleh menginfakkan. Tetapi semasa susah ni macam-macam Semasa tak sihat ke, semasa duit sikit ke, keuangan lemah ke, ataupun sangat-sangat memerlukan ke, macam-macam jadi semua benda-benda ni adalah Allah Ta'ala telah buat syarat sini kan. Iaitu infak ni mestilah dalam apa keadaan pun. Kalau hanya keadaan senang saja tak cukup syarat lagi. Syaratnya orang bertakwa ni ialah nombor satu, dia mesti sarra' dan juga dharra. Kemudian yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata wal kazimina al-ghais. Al-kazimina artinya ialah, iaitu dia menggunakan kat sini dalam bahasa Arab ni lah kan, dia kata ismu fa'il. Maknanya ialah dia ni berterusan. Ismu fa'il ni maknanya satu isim. Cara penggunaan perkataan kazim ni ialah orang yang mengekang, orang yang mengkontrol, orang yang menahan kan. Tapi dia gunakan sini ismu fa'il, dia kata adalah untuk menunjukkan apa? As-sabab wal istimrar. Maknanya dia berterusan keadaan macam tu. Bukan sekali saja dia menahan marahnya, tak. Tetapi dia ni memang sifat dia tu boleh menahan marah. Dia ni kontrol marah dia tak affected dengan marah dia kan. Walaupun marah dia kan boleh kekang marah dia tu kan. Itu wal kazimin al-ghais. Al-ghais tu kemarahan Kemudian tu wal afina anin nas. Tu sifat yang ketiga. Yang ketiga Allah Taala kata sifat orang bertakwa ni adalah afin. Afin artinya ialah dia seorang yang, kalau kita bahasa Melayu kita kata memaafkan. Tapi dia bukan memaafkan. Afin ni artinya ialah seorang yang dah lupa dah kejahatan orang pada dia. Mana orang buat zalim pada dia tapi dia lupa dah. Seolah macam tak ada. Kalau dia memaafkan tapi dia masih ingat lagi, itu tak panggil afin. Kemudian dia mampu untuk membalas, tetapi dia tak balas. Maknanya kalau dia tak mampu nak balas kejahatan orang pada dia, nak balas kezaliman orang pada dia, tapi kemudian dia tak balas, dia mampu tapi dia tak balas, itu yang afin. Tapi kalau dia tak mampu nak balas, kemudian dia tak balas, itu tak panggil afin. Jadi Allah SWT sebut sini, dia mampu untuk balas dan dia lupa langsung kemarahan orang pada dia, kejahatan orang pada dia, kezaliman orang pada dia, lupa langsung. Afina anin nas. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup tiga sifat dulu ni, tiga sifat ni, selepasnya ada lagi. Allah tutup sifat ni iaitu dengan apa? Allah suka kepada orang-orang muhsin. Muhsin ini adalah yang kita tahulah kan, bahawa kita ada tingkatan-tingkatan dia. Tingkatan yang pertama ialah iman, yang kedua ialah Islam, yang ketiga adalah ihsan.
ihsan ialah tahap yang tinggi, iaitu dalam satu hadis Nabi SAW kata, ihsan ni maksud apa? Iaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu kamu ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah, bukan kamu tengok, seolah-olahnya kamu tengok dia. Kamu tengok Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tak dapat rasa tingkat tu, maka rasailah bahawa Allah Taala melihat kamu. Jadi dua perasaan inilah yang dipanggil sebagai ihsan. Jadi Allah Taala suka kepada orang macam ni, iaitu sentiasa merasai bahawa Allah Taala sentiasa melihat dia. Tu ihsan, muhsin. Kemudian Allah sambung lagi selepas daripada tu sifat yang keempat. Apa dia sifat orang bertakwa lagi? Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka ni kalau buat fahisyah, maknanya sini ialah mereka bukanlah maknanya orang-orang yang bertakwa ni, al-muttaqin ni tak buat dosa langsung. Tak ada. Kalau tak buat dosa langsung itu nabi. Tak buat dosa itu adalah maksum, nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang ni kita adalah manusia. Jadi Allah Taala puji sini ialah apabila dia mungkin melakukan fahisyah. Fahisyah ni ialah maksudnya dosa-dosa yang besar-besar, yang buruk lah kan. Seperti maknanya berzina ke dan sebagainya kan. Itu dosa fahisyah, iaitu apabila dia terbuat fahisyah au zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi diri sendiri. Maksud yang kedua ni ialah artinya dosa yang kurang daripada tu sikit. Maknanya bukan dosa sampai kepada tahap fahisyah. Maknanya kedua-dua lah, maknanya dia buat dosa besar ke dia buat dosa kecil, segera dia ni segera apa kan. Allah Ta'ala kata zakarullah, tiba-tiba dia dah buat ke, dia dah tak buat ke, tak kira lah kan ini kan. Tapi dia segera, cepat-cepat dia akan teringat kepada Allah. Teringat kepada Allah itu teringat kepada wa'dullah, iaitu teringat kepada janji Allah, teringat kepada balasan Allah, teringat kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cepat-cepat teringat tu, fastaghfaru li zunubihim, cepat-cepat dia istighfar. Istighfar maknanya dengan cukup syarat-syaratnya lah kan, sebagaimana ulama sebutkan, iaitu yang pertama meninggalkan. Kalau tak meninggalkan, macam mana istighfar? Yang keduanya ialah dia menyesal di atas perbuatan itu, dan yang ketiganya adalah dia berazam tak akan buat lagi. Jadi orang-orang yang kita kata kat sini iaitu orang-orang yang bertakwa ni sifat dia ialah walaupun dia kemungkinan buat dosa, tapi dia akan segera meninggalkan dosa dia, akan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian seterusnya dia akan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, wa man yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa selain daripada Allah? Manusia boleh ampunkan dosa? Tak boleh. Jadi Allah Taala tegaskan sini kan, ayat ni dipanggil jumlah i'tiradiyah, iaitu ayat yang datang ketika Allah nak cerita, nak beritahunya ialah siapa yang boleh sifat mereka ni ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian tu Allah Taala kata, siapa yang boleh ampunkan dosa? Boleh manusia boleh ampunkan dosa orang lain? Tak boleh. Kita ni bukan Kristian, kita ni bukan style macam Yahudi dan sebagainya kan, yang mana boleh beli surat-surat pengampunan kan. Tak boleh. Kitalah yang kena istighfar, kitalah yang kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita buat dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri, kenapa yang boleh mengampunkan dosa ialah manusia tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh mengampunkan dosa. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru. Kemudian Allah Taala sambung balik. Yang tadi tu yang i'tiradiyah datang kan tengah-tengah tu, kemudian Allah Taala sambung lagi. Apa dia sifat orang yang bertakwa ni? Iaitu dia tidak yusirru. Yusirru ni berterusan ala ma fa'alu, di atas perbuatan dia tu. Maksudnya itu dia meninggalkan. Jadi sebab tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kan, Nabi kata ma asarra man istaghfara. Ma asarra man istaghfara. Tidak ada dikatakan berterusan siapa-siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak berterusan walam yusirru ala ma fa'alu, di atas perbuatan dia tu, kemudian wahum ya'lamun, sedangkan dia tahu itu adalah dosa, tiba-tiba dia tak tinggalkan. Allah SWT sebut dalam ayat 136 sekarang ni, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat maghfirah daripada Tuhan mereka, wa jannatun, dan kemudian dapat syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu adalah dia akan kekal dalamnya, dalam syurga tu, dan masya-Allah itulah dia balasan-balasan, sebaik-baik balasan untuk orang yang buat kerja. Kita hari ni kalau kita buat kerja, kita akan dapat upah kan. Tapi dapat upah tu kadang-kadang sepadan, kadang-kadang tak sepadan kan. Kadang-kadang besar upah kita tu kan, macam lebih sangat ni kan. Tapi tak ada yang selebih syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri syurga ni melampau-lampau, kita katakan. Tak padan dengan amalan kita yang sedikit tu kadang-kadang, kalau kita nak kira lah kan. Tetapi itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah wasi'ul maghfirah,
Allah wasi'un alim. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala wasi', sangat luas pemberian dia. Allah Ta'ala nak berikan, dia akan berikan. Tak ada kurang apa pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya insya-Allah kita akan masuk sekarang kepada ayat 137. 137 ni kembali semula kita kepada peperangan Uhud. Sekarang ni kita tahu dalam peperangan Uhud ni orang Islam telah dikatakan seperti kalah. Jadi bila kalah ni kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, apa Allah Ta'ala kata kat sini kan, qad khalat min qablikum sunanun, iaitu kalah ni apa ni adalah satu sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah menang, itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila melakukan sesuatu perkara mesti ada sebab dia. Sebagaimana kita tengok sebelum daripada ni, iaitu umat-umat terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Allah Taala dipanggil memberi imhal. Imhal ni makna memberi tempoh. Kadang-kadang seolah-olah seperti Allah Taala tak ambil tindakan, seolah-olah Allah Taala membiarkan orang-orang kafir ni buat apa-apa kepada Rasul. Tengok kan kepada Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, apa yang berlaku kepada Nabi Nuh, iaitu seolah-olahnya Allah Ta'ala biarkan orang kafir ni hidup berterusan buat jahat kepada Nabi Nuh dan macam-macam sekali buat macam-macam perkara kan, sehingga menyebabkan seolah kan mungkin ada orang terfikir kata kenapa Allah Ta'ala biarkan. Itu adalah merupakan, kita panggil dia sebagai sunnatullah. Itulah daripada sunnatullah satu, kemudian jamak dia, plural dia panggil sunanun. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, Allah Ta'ala kata qad khalat min qablikum sunanun, sebelum daripada ni pun, sebelum daripada kamu pun telah berlaku sunanun. Jadi oleh kerana itulah, oleh kerana perkara ni berlaku, maka Allah Ta'ala menyuruh kita apa? Supaya kita ni sedar, supaya kita ni teringat, supaya kita ni faham, supaya kita ni dapat lihat. Fasiru, maka berjalanlah kamu fil ardi, di atas muka bumi. Jadi kita tengok sini kan, maka Allah Ta'ala menyuruh kita kata bertourism kan, berpelancong. Tapi pelancongan kita ialah pelancongan Islam. Pelancongan kita ialah why kita ni melancong, why kita ni nak melihat, why kita nak tengok bangsa ni, kita bangsa ni. Tak, Allah SWT nak ajar kita ialah apa? Supaya kita melihat sunanun. Maknanya kalau kita ni kan melancong tapi kita tak langsung, tak terasa tak ada rasa apa pun sunanun, tak nampak pun sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas muka bumi ni, maka itu mungkin sebab kita melancong, perjalanan kita tu mungkin tidak guided dengan betul. Minta maaf, guided dengan betul. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ajar kita kan, tujuan untuk melancong berjalan ni apa? Iaitu fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Itu tujuan dia. Dan lihatlah, Allah Ta'ala kata, lihatlah apa yang telah kaifa kana akibah, bagaimana pengakhiran orang-orang yang mukazzib. Akibat tu dalam bahasa Arab maksudnya ialah pengakhiran, maknanya nasib akhir kepada mukazib. Mukazib ni pendusta, iaitu orang-orang yang mendustakan nabi-nabi, mendustakan rasul-rasul sebelum daripada ni. Tengoklah Firaun, apa kesan dia sekarang kita boleh tengok kan. Ada piramid. Kita tengok bangsa ni, kita tengok kepada tempat Nabi Saleh kan, kita tengok ada apa, ada rumah-rumah mereka yang ditinggalkan kan. Jadi makna banyak peninggalan kita katakan, iaitu orang-orang yang terdahulu yang kita boleh nampakkan sekarang ni. Iaitu apa? Mereka ini, kenapa perkara ni berlaku kan? Kenapa rumah-rumah mereka tinggal kosong? Kenapa tak duduk? Mana mereka pergi ni? Mana pergi semua kan? Laut mati sebagaimana contohnya kan, umat kaum Nabi Lut. Jadi semua ni adalah Allah Ta'ala kata mukazib. Mereka ni mukazib kepada rasul-rasul. Jadi itulah nasib mereka. Itulah tujuan pelancongan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berjalan. Janganlah kita ambil part berjalan kita ambil, tapi part kenapa kita tak ambil jadi Allah Ta'ala sebutkan why kita harus melakukan perjalanan, kenapa kita perlu tengok kan, kenapa kita tengok. Jadi bukanlah tengok bagaimana nak buat bisnes kan, nak tengok apakah barang yang boleh kita kata boleh dijual di sini, boleh diproduk di sini. Itu adalah cara orang-orang yang tidak beriman kan. Orang-orang yang tak Islam macam tu cara dia kan. Tapi orang-orang yang ada iman, orang yang ada Islam, dia berjalan tu ada sebab dia. Dia tengok kan, dan dapat membangkitkan lagi semangat dia, membangkitkan keimanan dia apabila dia melihat perkara-perkara ni. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup sekejap cerita ni apa? Dia kata, Allah kata haza ni apa? Iaitu Quran ni. Bayanun linnas. Ini semua adalah penjelasan untuk manusia. Allah Ta'ala katakan bayanun linnas. Ini semua adalah, Quran ni adalah untuk menjelaskan kepada manusia, penjelasan kepada manusia. Itu yang pertama, penjelasan. Yang kedua, hudan.
dia adalah petunjuk. Penjelasan nak cerita mana betul, mana salah, mana sahih, mana kazib, mana ini adalah penipu, ini adalah betul, mana-mana semua itu bayan, penjelasan kan. Ini sepatutnya difahami macam ni, bukan faham macam ni dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hudan. Hudan petunjuk. Kalau kita kata petunjuk maknanya kalau ada lampu petunjuk kan, petunjuk lampu isyarat pun kita panggil apa ni, hudan juga kan, iaitu petunjuk. Sekarang boleh jalan, sekarang tak boleh jalan kan. Kuning ni, merah ni, hijau, contohlah kan. Jadi hudan. Kemudian yang ketiga, mauizah lil muttaqin. Mauizah kepada nasihat, tunjuk ajar kan, peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni saja kan, Allah SWT ni menjelaskan kan apa sifat Quran ni kepada kita. Apa kaitan Quran tu dengan kita? Kaitan Quran adalah dia adalah bayan, dia adalah hudan, dia adalah mauizah. Jadi maknanya kadang-kadang kita boleh ambil hukum daripada ni bayan linnas. Kemudian kita ambil petunjuk, terguided kita. Kita buat hari ni tujuan dia adalah untuk mendapat perkara itu. Yang ketiganya, dia menjadi nasihat kepada kita. Jadi sebab itulah maknanya kita bila kita baca Quran tu, kita kenalah tengok kan, Allah tak sedang nak bagi nasihat pada kita kan. Banyak dalam Quran nasihatkan. Jadi bukanlah oleh kerana itulah maka janganlah sekadar oleh kerana kita ni orang Melayu kan, kita ni tak faham bahasa Arab kan direct, kecuali sebahagian daripada kita lah kan, ya Allah tak bagi kefahaman bahasa Arab kan. Tapi majoriti kita tak faham bahasa Arab kan. Jadi oleh kerana itulah perlunya kita ni ambil terjemahan, ambil penafsiran simple-simple kan kepada kita. At least yang kita baca kan, kita baca dan kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita. Jadi mauizah, itu nama dia mauizah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi kan, ni peperangan Badar lagi ni. Apa Allah Ta'ala kata? Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Jangan kamu merasa hina. Okey, Allah Ta'ala tahu kamu kalah kan sekarang ni kan. Tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya, Allah Ta'ala tahu semua benda ni kan. Jadi Allah Ta'ala nak peringatkan kamu, janganlah kerana kekalahan ini kamu merasai hina. Wala tahinu, takkanlah kalah sekali kamu dah rasa hina. Kemudian wala tahzanu, jangan kamu sedih kan. Benda dah kena macam ni dah sedih dah, luka-luka semua tu. Ada yang kalangan sahabat kamu yang mati semua kan, mati syahid insya-Allah. Jadi kamu sedih, jangan sedih. Dia katakan wa antumul a'laun. Sebab dia katakan kalau kamu sedih, orang kafir pun kena juga sebagaimana Allah Ta'ala cerita selepas ini. Jadi kamu yang penting tu kamu rasa apa? Kamu ni siapa? Kamu ni orang beriman kan? Kita semua ni orang beriman kan? Kita ni orang Islam kan? Jadi kalau kita ni kena macam ni, jangan sedih, jangan rasa hina kan? Makna kehinaan itu tak boleh. Jika sekiranya wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, kalau kita ni ada iman, kalau kita ni beriman, kita sepatutnya merasa tinggi. Maknanya kalau tak ada iman, itu mungkin kita rasa rendah kan, ataupun iman kita ni lemah kan. Jadi kita ni ada iman, kenapa kita ni rasa lemah? Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu rasa rendah, jangan kamu sedih kan, walaupun kena macam ni kan, dalam peperangan Uhud dan sebagainya kan. Kalau kita sekarang bukanlah peperangan Uhud kan, tapi kena mungkin macam-macam kan tak? Kena orang Islam kena macam ni, orang Islam macam ni. Jangan rasa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah beri iman kepada kita kan. Wa antumul a'laun, kamu ni tinggi, kena rasa tinggi, kena rasa proud kan daripada orang lain atas dunia ni kan. Kamu ada iman kan, walaupun mereka ni ada maju ke dan sebagainya. Bukan maknanya bila kita ada iman kita tak perlu kerja kan, tak. Itu arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni belajar rajin-rajin, kita ni pandai, kita ni membentangkan, memberikan kepada manusia dan sebagainya. Itu memang tanggungjawab kita. Tapi janganlah kerana kekalahan sikit kamu dah ni, kamu dah rasa hina, kamu dah rasa sedih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata selepas daripada itu, ayat yang ke 140, ayat terakhir hari ini, Allah Ta'ala kata apa? In yamsaskum qarhun. Dia boleh baca dua kat sini kan, al-qarhu, al-kurhu. Al-qarhu, al-kurhu maknanya baris atas ataupun baris depan. Kalau al-qarhu tu luka maksud dia, kalau al-kurhu itu kesakitan daripada luka tu. Itu bahasa Arab kan, dia ada sikit kan, kalau luka ataupun sakit daripada luka tu. Jadi al-kurhu kalau sakit, qarhu kalau luka. Jadi Allah SWT kata iyamsaskum qarhun, kalaulah kamu ni kena luka, kamu kena sakit kamu rasa kesakitan kan, faqad massal qauma qarhum mithluh, orang-orang mereka ni pun, kaum situ, kaum tu maksudnya orang-orang musyrik Mekah kalau dalam ayat asalnya, mereka ni pun, musuh-musuh Islam ni pun, mereka ni pun terkena juga qarhun mithluh, yang sama sepertinya, iaitu bila? Dalam peperangan Badar dulu. Maknanya dulu kamu menang dalam peperangan Badar, kamu gembira semua kan, masya-Allah, kamu sedar Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada kamu kan. Kemudian orang kafir tu kena qarhun pada masa tu, pada peperangan Badar. So sekarang ni kamu pula kena.
Jadi kalau kamu kena yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh, mereka pun kena juga. Jadi takkanlah bila mereka kena, mereka boleh lawan balik kamu kan. Tengok sekarang kan perang Uhud kan, dulu mereka kena teruk dalam peperangan Badar, kemudian sekarang mereka bangkit pula selepas tahun kan, nak lawan balik lagi kita, orang Islam nak lawan kamu kan. Tiba-tiba kamu kena sikit, kamu dah lemah kan. Macam mana kamu ni kan? Orang kena juga kan, orang kafir pun kena, tapi mereka tak dapat pahala apa pun. Kamu ni dapat pahala, dapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua Allah Taala kata perkara biasa. Jangan kamu sedih-sedih. Apa sedih-sedih ni kan? Jangan kamu rasa kehina kan. Dengan sebab tu, wala tahinu, Allah Ta'ala, wala tahzanu. Jadi Allah Ta'ala kata apa kat sini? Allah Ta'ala katakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu semua tu memang adalah hari-hari yang mana giliran-giliran maknanya kan, yang Allah Ta'ala pusing-pusingkan di kalangan manusia. Sekali orang ni dapat, sekali orang ni tak dapat. Sekali kamu bisnes berjaya, sekali tak berjaya kan. Sekali rugi, sekali untung. Tu benda biasa kan. Bukan perkara tu yang menentukan pahala ataupun tidak pahala kan. Yang menentukan pahala tak pahala ialah kamu ni beriman. Kalau kamu ni beriman, kamu akan dapat pahala walaupun kamu ni rugi, tak apa kan. Walaupun kamu mati, tapi kamu mati beriman, masuk syurga. Mereka ni mati pergi ke mana kan? Kalau mereka tak mati pun mereka pergi ke mana? Kalau mereka untung pun mereka pergi ke mana? Mereka dapat apa kan? Kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan kerana iman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita kan ni, apalah kamu ni, janganlah lemah-lemah sangat ni kan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lam Allah. Tu yang pertama. Yang pertama Allah Taala ceritakan pasal prinsip dia kan. Benda tu adalah perkara biasa. Watilkal ayyam. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Taala buat macam ni? Waliya'lam Allahu allazina amanu. Tujuan Allah Taala buat ni, Allah Taala sebutkan kan. Kenapa? Supaya liya'lam, supaya Allah Taala mengetahui. Allah Taala memang mengetahui pun, tapi Allah Taala dia panggil ilmu zuhur, iaitu ilmu zuhur tu Allah Taala nak nampakkan. Supaya Allah Ta'ala nampakkan siapakah orang-orang yang beriman di kalangan kamu ni. Sebab ada orang ni bila kena mereka lari, bila kena kepada Islam mereka lari kan. Bila okey Islam menang, mereka pun bersama dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan siapa yang tetap bersama dengan Islam walaupun dalam apa keadaan, ketika menang ke ketika kalah ke, dia akan bersama dengan Islam. Itu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan sekarang, nak tunjukkan kepada manusia biar nampak depan mata kita semua kan. Jadi waliya'lam Allahu allazi, bukan Allah Ta'ala tak tahu kita ingatkan saya lagi kan. Allah Ta'ala Maha tahu, Maha alim. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan tu, tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita waliya'lam Allahu allazina amanu. Kemudian yang ketiga, wa yattakhiza minkum syuhada. Tujuan Allah Ta'ala buat macam tu adalah kenapa? Allah Ta'ala nak ambil sebahagian daripada kamu ni sebagai mati syahid. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan sebahagian daripada kita ni sebagai mati syahid. Kalau tidak ada kekalahan ni, macam mana nak mati? Jadi bila kalah, ramai sahabat mati kan, 70 orang mati kan, dikatakan dalam peperangan Uhud kan. Jadi mereka ni pergi ke mana? Bukan mati macam tu saja, mati sebagaimana mati orang kafir, tak, mati syahid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sebahagian daripada kita. Allah Ta'ala nak ambil sebahagian daripada kita. Jadi berlakulah apa-apa yang berlaku tu, kekalah kita nampak ke secara zahirnya kan begitu kan, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak ambil sebahagian daripada kita tu supaya mati syahid. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah ingatkan Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang zalim ni, orang-orang yang jahat, orang melampaui batas dan sebagainya kan. Jadi setakat itu saja hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, InsyaAllah di muka surat 68, InsyaAllah. Kita berhenti situ. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa InsyaAllah untuk share, untuk bagi link kepada semua sahabat-sahabat kita kan, di mana saja kan, hantar kepada sahabat-sahabat kita di mana saja, sama ada di dalam Facebook, di dalam IG, di dalam TikTok, di dalam apa saja. InsyaAllah jumpa lagi InsyaAllah dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.